الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم زدنا علما وإيمانا وتسليما. Bertemu kembali kita dalam pengajian Balawastam. Kali ini insya-Allah Ustaz akan bincang mengenai ilmu bayan. Ma ilmu bayan? Ilmu bayan lughatan az-zuhur wal wuduh, wa istilahan أصول وقواعد تعرف بها كيفية التعبير عن المعنى الواحد بتراكيب مختلفة وأساليب متنوعة في وضوح الدلالة عليه بعد رعاية المطابقة لمقتضى الحال. Ilmu bayan di sudut bahasa ialah zahir dan jelas. Zahir dan jelas. Manakala di segi istilah pula ialah asas dan kaedah. Dengannya dapat diketahui cara menerangkan sesuatu perkara dengan susunan ayat yang berbeza-beza, dan dalam pelbagai bentuk, pada menjelaskan perkara tersebut supaya ia lebih jelas, lebih terang maknanya. Setelah dijaga kesesuaiannya dengan keadaan semasa. Itu maksud ilmu bayan yang kita akan pelajari, iaitu kaedah-kaedah ataupun asas-asas. Dengan kaedah ini, dengan asas ini, kita tahu untuk menyatakan sesuatu perkara dengan menggunakan berbagai bentuk ayat. Ayat berbeza tapi nak bagi tahu benda yang sama saja, supaya ianya nampak lebih jelas, lebih terang maknanya. Dan setelah dijaga kesesuaiannya dengan keadaan semasa, di mana ilmu ini hendaklah dijaga dengan keadaan kena jaga keadaan ilmu ma'ani sebelum itu. Sebab itu dia datang selepas ilmu ma'ani. Baik. Untuk kita lebih jelas, ta'bir anil ju' bisuari bayaniyah adidah. Jadi sebagai contohnya, kita nak nyatakan tentang kemurahan seseorang. Seorang itu bersifat dengan murah. Jadi kita boleh nyatakan kemurahan dia itu dengan berbagai cara, berbagai bentuk. Kita boleh gunakan apabila kita belajar ilmu bayan. Kita boleh guna tashbih untuk menyatakan dia seorang yang pemurah. Contohnya kita kata Muhammadun kal bahri judan. Muhammad seperti laut, pemurahnya dia. Orang Arab buat bandingan dengan laut apabila seseorang itu pemurah. Dalam laut itu semua benda ada, dan dia pergi kepada siapa saja yang pergi mencarinya. Laut juga sebagai perbandingan, sebagai orang yang berilmu banyak. Sebab laut juga, sebab laut itu luas. Jadi kita nak bagi tahu Muhammad itu pemurah, kita guna dia dalam bentuk tashbih. Muhammad pemurah seperti laut. Ataupun kita boleh guna juga dengan cara isti'arah. Isti'arah
Contohnya kita kata di sekolah kami, fi ma'halina bahrun yut'imun nas. Di sekolah kami ada lauk yang memberi makan kepada orang. Lauk di sini maksudnya Muhammad itulah. Dalam bahasa Melayu pun kita ada guna juga bab isti'arah ni. Umpamanya kita tengok guru yang bangkit mari, guru yang bengis, guru yang berani, mari ke arah kita. Dari jauh kita tengok dia, kita kata harimau telah datang. Harimau mari dah. Maksud harimau di situ guru yang backing tu mari, guru yang berani, yang bengis tu mari kat kita. Kita tidak oyak guru itu seperti harimau, kita kata harimau sudah datang. Ini bentuk ayat begini dinamakan isti'arah. Kita kata di sekolah kita ada lauk yang memberi makan. Maksudnya di sekolah kita ada Muhammad, dia pemurah seperti lauk memberi makan kepada orang ramai. Kemudian kita boleh juga guna majaz mursal. Majaz mursal untuk menyatakan tentang sifat murah. Umpamanya kita kata Muhammadun alayya ayadin adidah. Muhammadun alayya ayadun adidah. Muhammad mempunyai tangan-tangan yang pelbagai ke atas diri saya. Maksud tangan di dalam bahasa Arab, majaz mursal, majaz kepada pemurah. Memberi nikmat, sebab kita memberi sesuatu dengan tangan. Memberi sesuatu dengan tangan, maka disebut tangan itu sebagai simbolik ataupun majaz mursal kepada pemurah. Ataupun sebagai tangan juga digunakan sebagai lambang kuasa. Di sini Muhammad ada banyak tangan ke atas saya. Mana Muhammad ada banyak pemberian ke atas saya. Muhammad banyak memberi pemberian. Mana Muhammad ini seorang yang pemurah. Seorang yang pemurah, dia memberi banyak pemberian kepada saya. Bagi Muhammad ke atas saya, bagi Muhammad pada membantu saya, tangan-tangannya yang banyak. Dua tangan yang Muhammad, tapi tangan-tangan banyak mananya banyak dia menolong saya. Yang ketiga boleh guna juga dalam bentuk kinayah. Bentuk kinayah untuk menyatakan tentang kemurahan. Umpamanya kita kata yasirul jud ma'a Muhammad haitsu yasir. Kemurahan itu berjalan bersama dengan Muhammad di mana saja Muhammad pergi. Sahabat yasiru berjalan, kemurahan itu berjalan tak? Ikut Muhammad. Muhammad pergi mana, dia ikut sama. Maknanya Muhammad ni seorang yang pemurah. Muhammad pergi situ, Muhammad memberi bantuan. Pergi ke sini, pergi ke mana tempat saja, dia memberi bantuan. Ini menggambarkan pemurah Muhammad dengan menggunakan bentuk ayat kinayah. Yang itu menggunakan dalam bentuk ayat majaz mursal, isti'arah dan tashbih. Itulah yang dinyatakan apa? Ilmu bayan. Ilmu bayan ni ilmu yang kaedah ilmu untuk kita nyatakan sesuatu perkara dengan cara yang berbeza-beza. Cara dia boleh guna tashbih, isti'arah, majaz mursal dan kinayah. Abwab ilmu bayan ataupun mabahis ilmu bayan. Perbincangan ilmu bayan ini dia berkisar sekitar tashbih, majaz luawi. Bawah majaz luawi ni mana majaz mursal dan isti'arah, termasuk di bawah majaz luawi. Yang ketiga kinayah. Dalam 4 bentuk ini saja yang kita akan belajar di bawah tajuk ilmu bayan. Mengenai tashbih, majaz luawi, majaz mursal, isti'arah dan kinayah. Ini ya muqaddimah atau pengenalan mengenai ilmu bayan. Baik, sebelum kita belajar ilmu bayan, kita telah belajar ilmu ma'ani sebelum ini. Kenapa ulama kata kenapa? Sababu dirasah ilmu bayan ba'da ilmi ma'ani. Apa belajar ilmu bayan ni setelah kita belajar ilmu ma'ani dulu. Tidak kata belajar ilmu bayan dulu kemudian baru belajar ilmu ma'ani. Tidak.
Yang ulama balaghah dia susun. Mula-mula kamu belajar ilmu ma'ani, habis ilmu ma'ani, belajar ilmu bayan, habis ilmu bayan, belajar ilmu badi'. Dia ada 3 ilmu dalam pengajian balaghah ini. Ya. Di bawah ilmu ma'ani ada bab tertentulah, ada beberapa bab yang membincangkan tentang tajuk-tajuk ilmu ma'ani. Di bawah ilmu bayan ni ada 4 bab: bab tashbih, isti'arah, majaz mursal, kinayah. Kemudian ilmu badi' pula ada beberapa bab pula. Dia kata apa belajar ilmu bayan ni letak selepas ilmu ma'ani. Kerana apa dia kata? Lianna ilmal ma'ani yamhad bil kashfi anil khususiyat balaghiyah lil mufrad wal murakkab. Wa amma ilmu bayan yamhad bil hadith anil tarakib fahasb. Dan kata dia kerana ilmu ma'ani ni bangkit mendedahkan tentang keistimewaan ilmu balaghah bagi perkataan yang mufrad dan murakkab, dan ayat-ayat bagi perkataan yang mufrad, perkataan satu-satu, dan perkataan yang terbentuk ayat. Dia bincang benda itu, ilmu ma'ani. Dan lepas tu kita bincang tentang apa? Tentang itnab, tentang ijaz. Ada bincang tentang perkataan saja, ada tentang ayat dalam ilmu ma'ani itu. Kita tengok dah ijaz bihasfi mufrad, dah ijaz bihasfi jumlah, ijaz bihasfi harf. Ada dah. Itu bincang. Jadi ada pun ilmu bayan pula, dia bincang tentang apa? Yang hak bangkit dengan menceritakan tentang susunan ayat sahaja. Tentang susunan ayat. Ayat berbentuk tashbih, ayat yang berbentuk, susunan ayat berbentuk tashbih, susunan ayat berbentuk isti'arah, susunan ayat berbentuk kinayah, susunan ayat berbentuk apa dia? Majaz mursal. Dia bincang tentang susunan ayat saja, dia tak bincang tentang perkataan. Adapun ilmu ma'ani, dia bincang tentang perkataan pun dia bincang. Wal murakkab, perkataan lil mufrad, perkataan mufrad dia bincang. Wal murakkab, perkataan yang tersusun membentuk ayat pun bincang. Ilmu bayan hanya bincang tentang ayat-ayat sahaja. Jadi sebab itulah kita dahulukan ilmu ma'ani berbanding dengan ilmu bayan, kerana ilmu ma'ani itu lebih umum lagi. Lepas tu kita bincang, mula-mula bincang perkara yang umum, lepas tu pergi kepada yang khusus. Gitu. Sebab itulah ulama ilmu bayan, ulama balaghah meletakkan pengajian ilmu ma'ani itu mendahului pengajian ilmu bayan. Jadi sekadar ini untuk mukaddimah kita mengenai ilmu bayan. InsyaAllah kita akan teruskan pengajian kita mengenai tashbih. Tashbih selepas daripada ini, kemudian isti'arah, majaz mursal dan kinayah yang menjadi pembincangan dalam ilmu bayan. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.